Malam ini kita nak cuba lihat bagaimanakah corak pembahagian harta pusaka yang terjadi yang selalunya berlaku di Malaysia ini. Ada orang tuan-tuan dan puan mengatakan bila mana membahagikan harta pusaka itu secara sama rata, makna kata dia mengatakan seolah-olah menafikan hukum faraid. Ada juga yang mengatakan siapa yang tidak mengikut faraid maka seolah-olah dia melanggar kepada hukum syarak yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita nak cuba tengok yang diaplikasikan oleh masyarakat Muslim yang berada di Malaysia ini bagaimana corak pembahagiannya. Tambahan lagi tuan-tuan dan puan, di musim COVID-19 ini, hari ini barangkali mendengar kematian yang dicatatkan sebanyak 200 lebih ataupun 100 lebih. Sebelum-sebelum ini ada yang paling tertinggi 300 lebih dalam satu hari. Maka sudah tentulah tuan-tuan dan puan, bila banyaknya berlaku kematian, maka yang mati dengan kehidupannya, yang hidup dengan kehidupannya. Maka yang hidup inilah ditugaskan untuk menguruskan harta-harta si mati tersebut. Baik. Corak pembahagian harta pusaka ini tuan-tuan dan puan bermakna bagaimanakah sesuatu harta pusaka itu dibahagikan. Sama ada harta pusaka itu dibahagikan kepada waris mengikut kadar pembahagian yang ditentukan oleh hukum syarak, iaitu hukum faraid. Ataupun harta pusaka itu dibahagikan mengikut pakatan yang dipersetujui oleh semua waris. Jadi kita nampak ada dua. Yang mana dibahagikan, kedua-duanya dibahagikan, cuma yang pertama dibahagikan mengikut faraid. Dan yang kedua dibahagikan mengikut pakatan yang dipersetujui oleh semua ahli waris. Kesepakatan yang dibuat oleh mereka. Baik. Corak pembahagian ditentukan oleh waris-waris sendiri dan bukannya diarahkan oleh sesiapa yang mengurus atau mentadbir harta itu. Sebagai contoh, Tuan Zulkifli Mahadi ini dia memanggil saya, Ustaz Ehsan, untuk selesaikan harta peninggalan arwah neneknya barangkali. Adakah saya ini boleh mengarahkan dia supaya dia ini buat itu, buat ini, anak beranak dia buat keputusan ini, buat keputusan itu? Tidak boleh. Yang boleh buat keputusan hanyalah ahli waris itu sahaja. Siapa dia ahli waris? Ahli waris ini adalah orang yang berhak ataupun orang yang mempunyai hak tentang harta yang ditinggalkan tersebut. Kalau saya katakan di sini tuan-tuan dan puan, kita ada ayah, maka sudah tentulah kita sebagai anak kandung kepada ayah tersebut layak untuk menerima faraid tersebut. Orang-orang yang tidak menjadi ahli waris, yang tidak layak memiliki harta faraid yang ditinggalkan tersebut oleh si mati, maka tidaklah orang itu ada kuasa ataupun orang itu boleh membuat keputusan kepada harta tersebut. Nak bagi tahu di sini tuan-tuan dan puan, yang boleh buat keputusan, yang boleh buat persetujuan hanyalah ahli waris itu saja. Jangan dikaitkan orang-orang luar. Hatta sekalipun tuan-tuan tanya saya, maka yang saya katakan ini adalah merupakan nasihat, merupakan pendapat, merupakan info kepada tuan-tuan dan puan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Maka keputusan dibuat oleh ahli waris tersebut. Hukum faraid sebenarnya menentukan siapakah dalam kalangan saudara mara si mati yang berhak mewarisi. Sebab sistem faraid ini telah dikanunkan, telah dimuat naik di dalam Al-Quran tuan-tuan dan puan, bahawasanya seseorang itu bila mana meninggalkan ahli waris, maka ahli waris itu akan ada bahagiannya masing-masing. Sebab itu dalam memahami tentang isu pembahagian harta pusaka ini tuan-tuan dan puan, yang paling penting dalam diri kita adalah ilmu. Setakat mana pemahaman kita tentang pembahagian tersebut? Adakah pemahaman kita ni tuan-tuan dan puan atau sekadar memahami perkataan faraid, tetapi apa yang tersirat, yang tersurat, apakah hikmah di sebalik pensyariatan itu kita tak tahu. Maka hati-hati, bimbang-bimbang, pengetahuan kita itu bukan di tahap yang menyeluruh. Bila bukan di tahap yang menyeluruh, bimbang-bimbang, bila buat perbincangan ahli waris itu,
perbincangan ahli keluarga untuk selesaikan harta itu, maka perbincangan kita itu bersandarkan kepada nafsu, bukan lagi bersandar kepada ilmu. Baik. Kita buat sebagai contoh. Si mati ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia meninggalkan seorang isteri. Dia meninggalkan seorang ayah, dia meninggalkan seorang ibu, dia meninggalkan seorang datuk, dia meninggalkan seorang nenek, dan dia meninggalkan 4 orang anak, iaitu 2 lelaki dan 2 perempuan. Kalau orang yang memahami tentang hukum faraid, tuan-tuan dan puan-puan, dia dah tahu dah siapakah yang layak mewarisi harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati ini. Dia tahu dah yang confirm akan dapat adalah mak dia, yang confirm akan dapat ayah dia, isteri dia, anak-anak dia. Atuk nenek tidak dapat kerana dihalang oleh waris utama ini. Ini bagi orang yang faham. Baik. Kemudian kita pergi lagi. Dia dah tahu dah ahli waris ini siapa, maka dia pergi pula berapa bahagian yang boleh diwarisi oleh ahli waris ini. Kita tengok pada yang pertama, iaitu bapa. Sudah tentulah bapa ini akan mewarisi sebanyak 1/6. Begitu juga ibu si mati ini juga akan mewarisi 1/6. Isteri si mati, cuba tengok ada anak ke tidak dengan si mati. Ada, Ustaz, maka 1/8. Tak ada anak, 1/4. Kemudian anak-anak akan dapat asabah. Yakni anak-anak itu akan dapat lebihan daripada pembahagian yang atas-atas tadi. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang ini yang masih bernyawa, hendaklah kita prepare tentang ilmu pembahagian ini. Barangkali orang itu dia ada anak tapi tak ada anak lelaki. Barangkali orang itu ada anak tetapi salah seorang anaknya itu adalah anak tidak sah taraf. Barangkali dia ada anak tetapi status anak itu adalah anak angkat. Jadi berbeza-beza keadaannya. Bila berbeza-beza keadaannya, maka matlamat juga berbeza. Dia tahu dah, dia ada bela seorang anak angkat ini dia tak dah faham bahawasanya anak angkat ini tidak boleh mewarisi harta pusakanya walaupun 1 sen sebab statusnya adalah anak angkat. Maka perancangan demi perancangan dibuat olehnya, maka dia menggunakan option yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan yang dinamakan sebagai hibah barangkali, yang dinamakan sebagai wasiat barangkali. Dia dah buat awal-awal lagi, dan dia dah prepare awal-awal lagi. Kerana apa? Sebab dia tahu dah anak angkat ini tidak boleh mewarisi harta pusakanya. Dia boleh pesan kepada anak-anaknya, bila mana aku mati nanti, bahagian korang tu bagilah sikit pada dia. Dia tu anak angkat, bukan anak aku. Boleh pesan, tetapi pesanan itu tidak mengikat. Hanya tinggal pesanan. Kalau anak-anak ikut, Alhamdulillah lah. Bimbang-bimbang, takut anak-anak tak ikut. Okey, baik. Kehidupan kita ini, tuan-tuan, dia terbahagi kepada 3. Yang mana kehidupan yang pertama kita namakan sebagai mencari harta. Itu saya lah tu. Yang kedua kehidupannya adalah mengumpul harta. Kalau mengumpul harta ni Tuan Zulkifli Mahadi lah, dia sedang mengumpul. Okey. Golongan yang ketiga adalah orang yang bakal meninggalkan harta. Jadi 3 golongan ini, tuan-tuan dan puan-puan cuba tengok dengan umur tuan-tuan dan puan-puan, dengan tahap kesihatan tuan-tuan dan puan-puan ini berada di kategori yang mana. Tapi dia bukan confirmation juga. Walaupun status saya ini sedang mencari harta, kalau Allah Ta'ala nak matikan besok, maka kategori saya pun yang ketiga juga, iaitu bakal meninggalkan harta. Sebab itu kehidupan ini tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala buat dengan penuh kerahsiaan. Sebab itu hati-hati. Maka 3 keadaan ini tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita bersedia untuk kita bakal meninggalkan harta kita? Yang paling penting, harta kita ini boleh memberi manfaat kepada kita ataupun tidak. Amat rugi tuan-tuan dan puan-puan, simpan harta terlalu banyak. Hatta orang minta derma nak infak kepada surah An-Nur Fakar 3 pun kita kedekut. Orang lain bagi 1,000, kita bagi RM50, sedangkan kita ada 1 juta. Hati-hati. Kenapa? Kita kena pastikan harta kita yang banyak itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena pastikan harta tersebut memberi manfaat bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jangan disebabkan harta ini, tuan-tuan dan puan-puan,
kita jadi lalai. Sebab itu bila kaya pun adalah ujian, bila miskin pun adalah ujian. Kalau orang itu makin kaya, maka kelak akan ditanya, nikmat yang aku beri kepada engkau ini, ke mana engkau bawa pergi? Aku kumpul saja ya Allah, infak ke jalanmu tak ada. Rugi. Sebab itu sahabat di zaman Nabi SAW, tuan-tuan dan puan, bagi mereka yang kaya, menginfakkan ke jalan Allah itu terlalu banyak. Dia infak dah banyak, dia cari lagi, dapat banyak, dia infak lagi. Kenapa jadi begitu? Jadi begitu disebabkan yakinnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinnya mereka kepada Allah ini, yang mereka infak ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas lebih daripada itu. Sebabnya mereka harapkan adalah redha Allah dan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok sampai tahap begitu. Kita jangan berdoa. Berdoa bukan main lagi. Ya Allah, murah rezeki aku, murah rezeki aku. Tapi bila mana Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, kita makin hanyut dengan Allah. Kita makin hanyut dengan agama. Maka kekayaan itu merupakan ujian buat kita pada ketika itu. Baik. Dalam masyarakat kita, Melayu Islam ni, tuan-tuan dan puan, di Malaysia ini, berdasarkan kepada pengalaman ketika pembahagian dapat disimpulkan bahawa rakyat Malaysia ini pembahagiannya terbahagi kepada 3 kategori. Kategori yang pertama, tuan-tuan dan puan, adalah pembahagian mengikut faraid. Pembahagian mengikut faraid. Bila pembahagian mengikut faraid ini, tuan-tuan dan puan, bermakna setiap harta pusaka itu dibahagikan kepada semua waris yang berhak mengikut kadar yang ditentukan oleh hukum faraid. Okey guys, Tuan Kiki Mahdi, 5 lagi. Okey dah kot saya dah jarak kan ni. Okey baik. Pembahagian yang pertama adalah pembahagian mengikut faraid. Makna kata harta yang ada, contoh ayahnya ini ada sebuah tanah. Maka bila dia ada sebuah tanah, maka dia meninggal. Duit cash tak ada. Maka apa yang dibuat, tuan-tuan dan puan, ahli waris ini, dia ikut betul-betul apa yang ada dalam hukum faraid, maka dia jual harta tersebut. Dan jualan itu, duit itu dibahagikan mengikut kadar-kadar, mengikut faraid yang telah ditetapkan. Ini adalah kita katakan sebagai pembahagian mengikut faraid. Biji dia ikut, tuan-tuan dan puan. Baik. Maka yang kedua, pembahagian sama banyak. Yang pertama adalah pembahagian mengikut faraid, yang kedua adalah pembahagian sama banyak. Pembahagian sama banyak ini bermakna setiap harta dibahagikan sama banyak, terutama bagi anak-anak si mati, sama ada lelaki atau perempuan. Kita dah faham kan? Bahawasanya anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Dia tak ikut yang tu, dia sepakat dan dia buat satu pakatan, bersetuju kesemuanya, maka tak ada istilah 2-1, 2:1, tetapi dia bahagikan sama rata. Mereka bersetuju. Baik. Maka pembahagian sama banyak ini dianggap tidak mengikut hukum faraid dan ada setengah waris menyebutnya pembahagian mengikut adat. Betul ataupun tidak perkataan tersebut yang dia kata bahagi sama rata ni ikut adat? Jawapannya salah. Yang dikatakan adat ini, tuan-tuan dan puan, adalah suatu pembahagian yang mengikut kepada, kalau yang ada di Malaysia ini, kalau dulu-dulu kala yang dikatakan sebagai pembahagian adat terpatih atau lain-lain adat selain hukum faraid. Itu baru adat. Kalau bahagi sama rata, dia bukan adat ya, dia adalah persepakatan, pakatan yang dibuat oleh ahli waris dan ahli waris semua bersetuju untuk dibahagikan sama rata. Jadi siapa yang sebut bahawasanya ia dinamakan bahagi sama rata ni adat adalah salah. Baik. Yang ketiga adalah pembahagian mengikut pakatan. Pembahagian mengikut pakatan ni bagaimana pula? Pembahagian mengikut pakatan ini bermakna waris-waris membahagikan harta pusaka mengikut persetujuan mereka tanpa mengira bahagian yang mereka sepatutnya perolehi mengikut hukum faraid.
Maka pembahagian mengikut pakatan juga dikatakan tidak mengikut faraid dan hanya bersandarkan kepada muafakat atau persetujuan ahli waris semata-mata. Maka timbul persoalan yang mengelirukan sama ada boleh ataupun tidak kita ni bahagi sama rata. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan bahawa sebenarnya ada sistem faraid. Ini yang berlega-lega, yang bermain dalam fikiran kita. Okey. Contohnya, anak kita yang sulung ini kita bagikan kepada dia sebuah tapak rumah. Dan anak kita yang kedua tadi dibahagikan, contoh Abu sebuah tapak rumah, Ali ni sebuah tanah dusun. Kalau ikutkan pembahagian itu mengikut faraid ataupun tidak? Confirm tak ikut tuan-tuan, sebab harga pun berbeza. Nilaian juga berbeza, kawasan pun lagi berbeza. Barangkali dibahagikan faraid, satu tanah di Selangor, satu tanah di Negeri Sembilan. Selangor lah mahal sikit sebab dia Selangor. Negeri Sembilan murah sikit, murah pun tak murah sangat. Maknanya kata murah lah sikit, maybe beza lah sikit kan. Baik. Adakah perkiraan ataupun pembahagian ini kita kirakan, kita katakan sebagai mengepikan hukum faraid ataupun kita kata mengepikan hukum syarak? Maka sebagai jawapannya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum pembahagian, setiap orang waris patutnya memahami konsep pembahagian itu, iaitu asal pembahagian adalah mengikut hukum faraid. Nombor satu, nak bahagi harta pusaka ini tuan-tuan dan puan-puan, mestilah ahli waris itu tahu tentang hukum faraid. Tahu tentang hukum faraid ni persoalan yang saya nak katakan pada tuan-tuan dan puan-puan. Agak-agak kalau tak belajar, tahu ke tidak? Confirm tak tahu. Habis tu nak belajar di mana? Nak belajar ini, kalau kita di Malaysia, kita boleh hadir kuliah maghrib, boleh hadir kuliah subuh, ada seminar, ada kelas khas, tanya orang, baca buku. Tapi yang paling eloknya, berguru lah. Sebab baca kadang-kadang kita tak faham, dah sekali kita buat putuskan sendiri. Tanya orang pun kena tanya orang yang faqih, kena tanya orang yang ada pengalaman. Kalau main tanya kawan-kawan yang sama level dengan kita pun masalah juga, bimbang-bimbang. Jawapannya itu adalah merupakan mengikut kepada logik akal. Ini bahaya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita duduk di Malaysia ini alhamdulillah. Di setiap daerah kan adanya masjid. Hari ini masjid berlambak tuan-tuan dan puan-puan. Syukur kepada Allah kita hidup di Malaysia masih lagi berpegang kepada prinsip Islam agama persekutuan. Alhamdulillah. Cumanya, kita kena guna pakai sistem masjid dan surau ini. Sebagai ahli qaryah yang berada sebagai contoh di Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan ini. Dia ada surau je. Hebat suraunya ini. Lalu buat program-program majlis ilmu agama, hebat. Alhamdulillah. Saya pujilah. Okay, baik. Di surau tuan-tuan dan di masjid, cuba lihat jadual kuliah yang ada. Banyak kan? Dia ada tajuk akidah, tasawuf, fiqh. Ikutlah macam-macam. Maka tuan-tuan cuba lihat, adakah kuliah-kuliah ini dia menyeluruh tentang ilmu yang ada dalam agama kita? Kalaulah tidak ada ataupun tidak cukup barangkali, maka cadangkan kepada pihak masjid, pihak AJK. Boleh tak adakan kuliah berkaitan dengan fiqh munakahat ataupun harta pusaka dan sebagainya. Kena minta. Sebab pihak masjid dia nak juga daripada pandangan daripada kita. Kalaulah bermanfaat buat semua dan semua memerlukan, why not untuk diadakan. Tapi bila minta kena hadirlah. Jangan pula bila minta hadirnya tidak, jemaah sama aja, tak boleh lah. Kena minat, kena lahirkan
rasa bersyukur kita. Syukur ini bukan dengan mulut saja. Syukur disebabkan kita seronok tuan-tuan dan puan-puan dengan majlis ilmu, kita attend majlis ilmu tersebut. Ini baru betul. Baik. Maka bila yang kita kena belajar ini? Jawapannya sekarang lah. Jangan tunggu bila mana berlakunya kematian ibu ataupun ayah kita baru kita tergigih pergi cari ilmu itu. Jangan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita masing-masing adanya harta, kita masing-masing ada ahli keluarga. Sepatutnya setiap orang Muslim yang ada di Malaysia yang telah berkeluarga, dia ada perancangan kehidupannya di mana tentang pembahagian harta pusaka dia. Kalau tuan-puan tanya saya ada perancangan saya. Isteri saya ada akaun dia, anak-anak saya ada akaun dia, anak yang baru lahir bulan 5 dah ada akaun tabung haji. Segera saya buat. Kenapa? Sebab saya ada target saya. Barangkali bila anak itu umurnya 5 tahun, saya target dia dah ada 5,000 dalam akaun dia. Saya tak simpan dalam akaun saya. Kenapa? Sebab saya akan pastikan anak-anak saya dia ada akaun dia. Bila mana saya ditarik ataupun dipanggil oleh Allah, saya mati, maka dalam akaun masing-masing itulah adalah hak masing-masing. Jadi kalau nak ambil pembahagian pusaka, hanya yang atas nama saya sahaja. Tak adalah kita boleh claim pula, jangan atas akaun suami tu ada hak saya pula tak. Jangan begitu. Kita boleh campur aduk pula. Jangan kita separate siap-siap. Supaya apa? Yang kita duk menabung itu kepada akaun masing-masing. Maka itu hak mereka. Boleh? Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tahu juga berapa bahagian yang bakal kita perolehi. Dalam penerangan tentang pembahagian harta pusaka ini, tuan-tuan dan puan-puan, perlu ada orang yang menerangkan. Nak menerangkan ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan dengan cara kita terang, kita kumpulkan adik-beradik kita. Bagi contoh, Tuan Zulkifli Mahadi ni dia abang sulung. Adik-beradik dia ada 7, 6 orang semua beratur depan dia ni buat bulatan. Maka dia kata pada adik-beradik ni, ayah dah meninggal, okey, kita kena bagi sama rata harta ayah, takkan nak berkira sama-sama kita, settle lah jangan dia nak bergaduh bab bini. Betul ke cara tu? Tak betul. Yang disuruh oleh agama adalah kena fahamkan ahli waris berapa banyak yang mereka perolehi daripada harta si mati tersebut. Kalaulah kita buat perbincangan yang begitu ringkas seperti mana saya maklumkan tadi tuan-tuan dan puan-puan, maka ahli waris akan missing, akan hilang tentang input yang sepatutnya dia tahu info tersebut. Bila tidak tahu, 2 tahun, 3 tahun lagi dia dah hadir kelas, dia kata, aduh sepatutnya aku dapat banyak hari tu, tapi waktu bincang tu tak bagi tahu tentang berapa bahagian aku. Dia baru tersedar. Agak-agak ni tuan-tuan, kalau dia baru tersedar waktu itu dia marah ataupun tidak? Marah. Mana boleh tak marah? Kalau jadi pada saya pun marah juga. Tapi kalau kita kata pada dia, kenapa kau baru tahu sekarang? Lepas tu lah orang suruh belajar, kau tak nak. Kita marah lah dia kan. Sepatutnya dia belajar lama dah. Jadi dia baru belajar. Dah bahagi dah. Okay, baik. Makna kata, bila mana perbincangan nak membahagikan harta pusaka ini, paling tidak ada nota, ada whiteboard, dah terangkan. Abang sulung, nama apa? Zulkifli, dapat 400,000. Aminah, anak perempuan, 200,000. Syafiq, anak lelaki, 400,000. Ditulis siap. Jumlah keseluruhan harta ayah 1 juta. Contoh. Jadi ahli waris semua tengok. Oh, begini. Okey, ikut faraid begini yang aku dapat. Adil ke tidak tu tuan-tuan? Adil lah, baru jelas. Cuba bayang bercakap atas pagar. Bercakap benda yang tak nampak. Maka perjuangan itu pun adakah boleh diambil kira sebab orang tak tahu. Tuan-tuan dan perempuan pun kalau pergi ke mahkamah sekalipun, pergi ke mana-mana, orang nak tuduh tuan-tuan dan perempuan. Orang akan kata pada sekian-sekian hari bulan kamu didapati. Sekian-sekian hari bulan tu bukan tulis sekian-sekian, dia akan tulis berapa hari bulan, pukul berapa. Jadi hak kita untuk mengetahui berapa sepatutnya yang kita dapat.
Ini kena hati-hati. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, guru saya almarhum Dr. Saleh, dia ajar saya waktu itu, saya diploma 2005 rasanya ke 2005, 2006 gitulah. Hari ni 2021 kan, berapa tahun lah ni. Waktu itu dia ajar kepada saya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosanya dan memberikan pahala yang berlipat ganda atas ilmu yang disampaikan. Malam ini saya sampaikan balik apa yang dia sampaikan saya 2005 dulu kepada tuan-tuan dan puan dalam live pada malam ini. Mudah-mudahan ia dikira sebagai ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Maka pesan guru saya tuan-tuan dan puan almarhum Dr. Saleh, nak bahagi harta pusaka ini paling elok nyatakan berapa bahagian ahli waris. Dia kata lagi elok kalaulah harta itu berbentuk duit. Sebagai contoh, seorang dapat 200,000, 20,000, ambil 210,000 tu beri terus kepada dia, ataupun masuk terus dalam akaun dia. Bila dah bahagi semua ni ikut faraid nanti, maka lepas pada itu terus tutup majlis tersebut. Maka kata setakat ni saja majlis kita habis tentang pembahagian. Setelah masing-masing memegang harta masing-masing, anda kata abang Long tadi dia dapat 400,000, adik perempuan dia dapat 200,000, maka dia kata, Minah mari sini. Kenapa abang? Nah, bahagian aku ni banyak ni, aku dapat 400,000, kau memerlukan duit, nak ambil sikit. Tak apa abang, tak apa, sebab dia jadi milik aku. Dia kata ini lagi selamat. Kenapa dikatakan selamat? Dikatakan selamat kerana pembahagian, pemberian daripada abang kepada adik perempuan itu setelah abang itu pegang hartanya. Manusia takkan tuan-tuan tak tahu. Kalau kita tanya dia, kalau kau kaya ni, kau nak buat apa dengan masjid ni? Oh, aku akan buat surah An-Nur Fasal 3A ni 3 tingkat. Oh, sedap dia cakap. Kemudian ditakdirkan Allah Ta'ala beri dia kaya. Maka jemaah tadi datang tuntut ni. Mana dia 3 tingkat kau nak labur ni? Duit kau dah banyak dah ni. Macam ni lah aku nak bagi tahu. Kita buat 3 tingkat ni, sakit kaki nak naik ni sampai ke tingkat 3 ni. Kita buat 2 sudah lah. Hari tu dia kata 3. Kenapa dia kata 3? Sebab belum dapat lagi duit. Duit belum datang. Tapi bila mana duit datang, dia terus ubah fikirannya. Maka dia kata 2 tingkat je lah, 3 tingkat tinggi sangat, lenguh nak naik atas. Pula dah, hari tu lain. Ini biasalah tuan-tuan dan puan-puan, dah nama pemanusia. Hari ni A, besok B, macam-macam tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Ia bermakna penentuan waris yang berhak dan kadar bahagian masing-masing, tetapi pembahagian mengikut muafakat melalui perbincangan dan saling meradai antara waris adalah diharuskan. Malah digalakkan. Hukumnya adalah diharuskan, malah digalakkan. Ini kerana pembahagian secara muafakat sebenarnya disandarkan kepada konsep taharush. Taharush ni macam mana? Contoh, si mati ini meninggalkan sebuah kereta Proton Wira. Proton Wira ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kata harga sekarang dalam 2,500 lah. Tanya adik-beradik nak ke? Ni tak nak lah. Aku tak nak duit ni. Apa ni kereta ni? Bagi kat adik bongsu, dia tak ada kereta. Adik bongsu berkata, kalau ambil kat aku mana ada duit nak bayar korang. Tak payah bayar kat aku tak nak harta ni. Maka ini yang dinamakan sebagai taharus. Dia keluar daripada menjadi pemilik kepada harta faraid Proton Wira itu sebagai contoh. Boleh ke tidak? Boleh. Ataupun kita ni dah tahu dah harta ayah kita ni banyak ni. Tapi kita tak nak terlibat dengan pembahagian tersebut. Kita keluar daripada harta tersebut, maka dipanggil sebagai taharus. Keluar itu dia setuju tak? Sepakat tak? Sepakat lah. Maka pembahagian secara pakatan, secara persetujuan bersama, tanpa dipaksa adalah diharuskan, malah digalakkan. Jadi jangan adalah lepas ni
Bila mana ahli waris setuju nak bahagi bahagiannya, tuan-tuan setuju nak bahagi sama rata, kita pula dah kita pula pergi kata tak boleh ni, kena ikut faraid, wajib ikut faraid. Memang wajib ikut faraid, tetapi kalau ada persetujuan itu, maka dibenarkan dan hukumnya adalah harus, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Ada orang tanya, Tuan Azman makna ya taharuj. Taharuj. T-A-K-H-A-R-U-J. Taharuj. Okey, baik. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, pembahagian mengikut pakatan tidak melanggar hukum syarak sekiranya setiap waris memahami konsep pembahagian yang sebenar. Dia tidak melanggar dengan syarat ahli waris tahu pembahagian yang sebenar asalnya bagaimana. Baik. Maka, sebagai contoh, pembahagian sama banyak tidak dibenarkan sekiranya waris-waris berpendapat pembahagian mengikut kadar hukum faraid tidak adil. Dia nak bahagi sama rata ni, tuan-tuan, sebab dia kata bahagi ikut faraid ni tak adil, dia kata. Ini tidak dibenarkan. Mana boleh begitu? Dia nak bahagi sama rata ni bukan disebabkan dia faham hukum faraid, malahan dia kutuk pula hukum faraid, dia kata tak adil. Lagi satu lah saya nak pesan, tuan-tuan dan puan, pada diri saya dan diri tuan-tuan dan puan. Apa dia? Bila mana kita nak melariskan produk kita, sebab ada kadang-kadang saya merasakan melebih-lebih. Dia buat dalam bentuk graf kan. Dia kata faraid, menyusahkan, kena tunggu tu, kena tunggu ni. Oh, macam-macam dia tulis tentang kelemahan faraid. Kemudian dia tulis produk dia di bawah. Bagus, lebih cepat daripada faraid. Tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati bila buat iklan begini. Bimbang-bimbang iklan kita itu membuatkan orang ramai menjadi salah faham dan semuanya tidak bersetuju dengan faraid. Lambat laun, tuan-tuan dan puan, disebabkan penulisan kita itu, orang kata pula pada kita bahawasanya setuju dengan pandangan kau ni, sebabnya faraid ni memang slow. Pula boleh ke tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Jangan. Sebab sistem faraid ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah telah termaktub di dalam Al-Quran. Paling banyak adanya berkaitan dengan faraid ini dalam surah An-Nisa. Tuan-tuan boleh lihat di situ. Maka sebagai seorang Muslim, sama sekali tidak boleh kita nak kata, kita nak berdebat, kita nak pelekehkan. Jangan. Begitu juga dengan isu poligami. Sekalipun kita ini tak nak suami kita poligami, kita pergi kutuk sistem poligami. Jangan. Kita setuju dengan poligami asalkan bukan suami kita. Itu boleh. Jangan kita bercakap nanti, tuan-tuan dan puan, seolah-olah kita menafikan, kita menidakkan hukum itu. Ini saya bimbang ni. Betul, tuan-puan nak kaya, tuan-puan nak ada gaji, tuan-puan nak ada customer. Tapi janganlah kita buat satu fenomena, satu kenyataan di Facebook yang semua orang boleh baca. Kata-kata kita itu, tuan-tuan, menyebabkan orang jadi salah faham, orang jadi pandang negatif kepada sistem faraid. Ini hati-hati. Baik. Tuan Muhammad Salihin bin Hamzah, dia tanya apa ni? Ustaz, duit bahagian faraid 2 orang anak dipakai oleh ibu mereka untuk membesarkan 2 orang anak yang masih kecil. Duit faraid tu buat beli beras. Adakah beras tu perlu disukat untuk pembahagian sama rata? Okey. Bila seorang anak yang kematian ayah kan, dia panggil anak yatim lah kan. Ataupun kalau dua-dua tak ada ni, panggil apa? Anak yatim piatu. Mana kata ayah yang kehilangan lah. Tak kira lah mati mak ke mati ayah. Maka dia ada bahagiannya, betul? Okay. Kalau di mahkamah syariah, tuan-tuan dan puan-puan,
si penjaga itu, tak kira lah ayah ke ibu, dia kena mohon permohonan ad litem, iaitu penjaga kepada anak tersebut. Boleh ke tidak dia guna harta anak tersebut untuk kehidupan anak tersebut? Jawapannya boleh. Tetapi saya lihat di mahkamah syariah, selalu hakim-hakim yang arif kita beri pesanan, sila guna dengan baik-baik, kesalah guna hukumnya adalah berdosa. Baik. Jadi dia kata, adakah beras itu perlu disukat untuk pembahagian sama rata? Payah juga ni nak main sukat gitu tak? Kalau dua orang, seorang makan banyak, seorang makan sikit, jahanam kita. Jadi jawapannya, tuan-tuan dan puan-puan, kena pandai-pandai bedak. Sebagai contoh, berapa bahagian yang dia perlu untuk 1 bulan. Maka tuan-puan ambillah bahagian tersebut yang selayaknya. Jangan kita melebih-lebih. Kita kena buatlah seolah-olah macam kita, walaupun kita yang masak, tetapi kita ambil bahagian dia. Jadi kena pandai-pandailah buat. Kalau nak sukat betul-betul Tuan Salihin, letih kita ni, kan? Tetapi seeloknya, apa salahnya kalaulah soal makannya kita yang tanggung pakai duit kita? Maka lagi besarlah pahala yang Allah akan sediakan buat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau kita tak mampu, maka renyahlah sikit. Saudara Salihuddin, kena tengok balik berapa keperluan yang diperlukan olehnya dalam 1 bulan. Maka ambillah amount tersebut. Maka amount tersebut yang diguna pakai, tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah untuk makan anak tersebut. Okey, baik. Seterusnya. Maka yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, 8.24 dah. Nak masuk isyak kena berhenti pula. Okey, baik. Maka yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak kita ini nak bahagi sama rata disebabkan kita tak setuju dengan faraid, kita kata faraid itu adalah tidak adil, maka ia dilarang. Sebab nak bahagi sama rata, syaratnya mestilah kita faham dan kita bersetuju dengan faraid, tetapi kita ada persepakatan, bukan kita menafikan faraid. Ini kena ingat ni, dua benda yang berbeza. Maka lantas mereka membahagikan harta itu sama banyak dengan alasan mereka semua adalah anak-anak si mati. Sebaliknya, pembahagian sama banyak dibenarkan sekiranya masing-masing memahami bahawa pada dasarnya anak lelaki mendapat nisbah 2, nisbah 1 berbanding anak perempuan. Tetapi atas dasar kekeluargaan, membalas budi dan sebagainya, anak lelaki bersetuju memberikan sebahagian daripada hak mereka kepada anak perempuan supaya bahagian mereka menjadi sama banyak. Maka ini dibenarkan dengan syarat dia faham bahagian faraid tersebut. Barulah dia bersetuju untuk membahagikan sama rata. Baik. Bila sebut tentang faraid ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan ada kebanyakannya berada di situasi untuk menguruskan harta pusaka ibu, ayah, atuk, nenek dan sebagainya. Maka pesanan saya, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai contoh, ayah kita meninggal. Tuan-puan jangan tunggu sampai 2-3 tahun baru nak urus. Meninggal hari ni, bulan depan dah boleh buat mesyuarat. Bincang adik-beradik. Hari ni bincang bukan susah pun, tak bertemu mata pun tak apa, buat video call. Ceramah ni pun boleh buat live Facebook, apatah lagi dengan adik-beradik kita yang berapa kerat, bukan 20 orang adik-beradik kita, 5, 6, 4 begitu saja. Maka buat video call. Kemudian boleh share bila kau free, bila kau tu, macam-macam boleh buat hari ni. Cumanya pertemuan di Pejabat Tanah Bahagian Pusaka Kecil itu kena hadir lah di situ. Susah ke? Senang? Senang. Sebab ada di kalangan kita, tuan-tuan dan puan-puan, dia buat dia ada satu stigma yang pada saya adalah satu pendapat yang salah. Meninggalnya si ayah, maka ahli waris tadi kata salah seorangnya, jomlah kita urus harta ayah. Maka salah seorang adik-beradik tadi kata, kubur ayah merah lagi yang kuduk cerita pasal harta pusaka ni, kenapa? Tak boleh begitu.
Kenapa pula kita nak kata begitu dengan alasan kita kata kubur merah lagi? Kubur merah lah bagus. Kena segera uruskan harta pusaka dia. Pastikan harta di dunia ni tak ada dah nama dia. Kemudian ada pula yang bawa satu ideologi. Kadang-kadang ideologi ni pun mengarut juga tuan-tuan. Kami dah setuju harta ni jangan tukar pada nama siapa-siapa. Biar nama ayah kita. Biar nama ayah kita jadi keturunan kita semua boleh manfaat pada harta tersebut. Tuan-tuan dan perempuan, perempuan cara bercakap seolah-olah macam tak mati. Ayah meninggal, kita 5 beradik. 5 ni akan mati pula. Cuba bayang nombor 1 meninggal. Ayah dah meninggal, tinggal 5, abang nombor 1 pula meninggal. Tuan-tuan tahu harta tu milik siapa? Bukan 4 orang ni dah. Dia akan bercampur pula dengan ahli waris abang tadi. Bersetuju tak nak jual 5 orang ini. Maka bila mana ini meninggal, maka persetujuannya tidak lagi diambil kira. Maka kena tanya pula persetujuan ahli waris di bawah dia pula. Isteri dia, anak-anak dia. Ini tak betul. Ada pula kita kata bahawasanya ayah dah pesan apa semua jangan tukar pada nama apa semua. Melainkan kalau dia wakaf. Ini main pesan-pesan begini tak betul tuan-tuan dan perempuan. Kerana ia boleh menyebabkan yang pada saya minta maaf cakap tuan-tuan dia akan jadi dosa yang bertingkat-tingkat. Kenapa saya kata begitu? Sebab bayangkan ayah meninggal 3-5 beradik. Tak apalah kerana 5 setuju. Abang yang pertama meninggal. Maka harta tersebut akan jadi juga bilik isteri dan anak-anaknya. 4 orang setuju, yang ni tak setuju. 4 orang ni pula hasilkan tanaman, kebun, hasil semua dia ambil, dia jual, dia bahagi 4. Dia tak bahagi dengan ni, yang bawah abang dia ni. Mana kata isteri abang dia, isteri ayah abang dia, anak-anak dia, dia tak bahagi. Maka apa hukumnya hasil tersebut? Hukumnya kita jelas, iaitu haram. Kenapa pula haram Ustaz? Haram kerana tanah itu bukan lagi menjadi 4 orang ini saja pemiliknya, tetapi menjadi milik ni ahli waris abang yang pertama yang meninggal dunia awal lagi. Berdosa jangan buat main. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, soal tanah, soal duit, soal rumah mesti settle baik punya. Kena bijak. Kita kena tahu dah perancangan kita di mana. Apa yang kita nak buat dengan harta ini. Harta ini kita target macam mana. Harta ini kita target nak bagi pada siapa. Harta ini kalau kita meninggal, bahagi pusaka macam mana keadaannya. Cantik Ustaz, anak saya ada anak lelaki, ada anak perempuan. Saya tahu dah bila saya meninggal, adik-beradik saya tak akan mewarisi dah sebab saya ada anak lelaki. Itu baguslah, dia dah faham. Yang kita risau ini adalah yang masih lagi tercari-cari ataupun tidak cari tentang ilmu ini. Ini yang bahaya. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, ambillah kesempatan sementara hidup ini, belajar dan terus belajar. Alhamdulillah hari ini nak belajar tentang ilmu agama tak susah pun tuan-tuan dan perempuan. Buka Facebook jumpa, buka YouTube jumpa, hadir ke masjid jumpa, hadir ke surau pun jumpa. Maka macam-macam boleh buat pada hari ini. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan dan perempuan. Kita juga menghampiri kepada waktu isyak. Saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini tuan-tuan dan perempuan memberi banyak manfaat buat tuan-tuan dan perempuan. Supaya tuan-tuan dan perempuan, apa yang saya sampaikan pada malam ini menyebabkan tuan-tuan dan perempuan rasa lebih tertarik untuk belajar tentang ilmu pembahagian harta pusaka. Tuan-tuan dengar nasihat saya. Barangkali tuan-tuan merasakan tak berapa penting sekarang. Cuba lihat keberadaan orang-orang yang berada di sekeliling tuan-tuan dan perempuan. Tak pergi jauh, orang sekeliling saja. Ada tak mereka mempunyai masalah tentang pembahagian faraid? Tanya kawan sebelah, dia ada masalah tentang apa? Dia masalah tentang adik-beradik tak bagi kerjasama. Tanya orang sebelah, ada masalah apa? Adik-beradik setuju tapi kematian tu dah berlapis. Pening Ustaz nak settlekan macam-macam masalah. Kalaulah masalah itu tuan-tuan dah perasan, tuan-tuan tak ambil lagi take action itu, maka rugilah tuan-tuan dan perempuan. Berbuih mulut ustaz-ustazah menceritakan tentang kepentingan ini, tapi tuan-tuan buat aja. Jangan. Hidup tak lama tuan-tuan dan perempuan. Hatta saya sekalipun
buku ni asal jumpa saja buku yang berkaitan dengan bidang saya ni, tuan-tuan boleh share kalau tuan-tuan rasa nak beli. Penulisnya Wan Abdul Halim Wan Harun, mengurus harta pusaka, pusaka pemangkin kesejahteraan keluarga. Wan Abdul Halim Wan Harun ni orang hebat ni. Dia kerja di pejabat tanah lama ni, kemudian menjadi program syar'i. Alhamdulillah, dia juga menjadi tenaga pengajar untuk jabatan-jabatan kehakiman syariah negeri-negeri dan sebagainya. Tuan-tuan kena beli. Bukan saya nak kata suruh beli ni sebab ni buku saya tulis. Tak, saya tak ada apa komisen pun. Cuma kalau jumpa buku-buku yang berkaitan dengan harta pusaka, cuba beli, cuba faham, cuba study. Saya pun tuan-tuan dan puan, jumpa buku-buku yang berkaitan, saya selalu beli. Walaupun kita tahu dah ada isi yang sama, tak apa. Nak tengok cara penulisan, cara olahan. Bila kita makin membaca, kita ceramah